فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang masih lagi memberikan kelapangan kepada kita untuk hadir dalam majlis ilmu. Dan bersungguh-sungguhlah kita dalam siri menuntut ilmu dengan ikhlas kepada Allah dan bersedia untuk memikul amanah yang telah Allah berikan kepada kita dan beramal dengan ilmu. Kerana apa? Al-ilmu dia memberi manfaat waktu kita beramal dengannya. Kalau tidak, ilmu tidak akan bermanfaat. Jika kita tidak beramal, maka rugilah kita. Kenapa? Hasil buah yang nak dipetik tidak ada. Bila kita tidak beramal, maksudnya tidak ada hasil itu. Baik. Pada pelajaran yang lepas, kita telah membicarakan tentang bagaimana kedudukan masyarakat jahiliyah membunuh anak-anak perempuan. Ya, pada ayat yang mana ayat yang ke-8, wa idzal a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan kita telah terangkan bagaimana kedudukan kafir Quraisy yang masyarakat jahiliyah tidak suka kemunculan ataupun kelahiran anak-anak perempuan. Lalu dia bunuh. Ini di antara fitnah yang berlaku pada zaman dahulu. Kalau zaman Nabi Allah Musa AS, Fir'aun tak suka anak lelaki. Ya, disebabkan anak lelaki yang dikatakan oleh ahli nujum akan menghancurkan kerajaannya, maka dia arahkan bunuh anak lelaki. Dan bukan bunuh sebarangan, ya. Bunuh dengan cara yang kejam. Dilontar dalam kandang singa, dilontar tempat buaya. Hatta Nabi yang pernah dikaitkan dengan kisah ini, yakni Nabi Daniel. Ya, siapa yang kenal, tahu cerita kisah Nabi Daniel pun begitu juga. Ya, yang mana pada hari kelahirannya, ya, dia cuba menyelamatkan, maknya cuba menyelamatkan, tak dapat selamatkan, terlepas pandang. Ya, akhirnya budak itu ditangkap, baby, ya, ditangkap. Lalu selepas ditangkap, diambil budak tu, dibawa. Kerana kita tahu, kalau kita tengok cerita-cerita klasik zaman-zaman dahulu, mereka ada pertarungan kan, singa, ya, manusia dengan singa. Itu asalnya Gusti yang kita tengok tu, tinju tu. Asalnya pertarungan haiwan dengan haiwan. Lepas tu manusia dengan manusia. Lepas tu WWR. Oh, kita minat ke main, kan? Main tu. Ya. Jadi, perkara tu berlaku. Dan singa-singa itu digunakan untuk berlawan dengan pahlawan-pahlawan. Akhirnya, pahlawan mati, singa makan dia. Jadi, binatang ini digunakan untuk membunuh. Maka dia angkat, dia bawa Nabi Daniel ni waktu baby tu, lalu diletakkan di kawasan singa tu, ya. Maknya pun datang pada malam hari tu dengan mengharap paling kurang dapatlah nampak lampin dia ke kain dia, kan, pegang, cium. Tu orang tua, kan, orang ibu kepada anak. Tetapi alangkah terkejutnya, ya, alangkah terkejutnya sewaktu dia melihat apa yang berlaku. Singa sedang menjilat baby tersebut, ya. Sedang menjilat. Lalu dia berusaha pergi dekat, ya, untuk mengambil, tapi dalam keadaan perasaan takut, dan akhirnya dapat diambil. Nak mengisyaratkan karamah yang Allah berikan kepada Nabi Daniel di waktu kecilnya, ya, dipelihara oleh Allah dan binatang tidak memakannya. Hatta dalam sejarah ada menceritakan, ya, berkaitan dengan cincin. Ya, ada yang mengatakan singa, ada yang mengatakan serigala. Ya, gambar terdapat, kalau kita tengok cerita-cerita barat, ada cerita anak serigala. Ya, dia berkaitan dengan kisah Nabi Daniel sebenarnya. Ala kulli hal. Jadi pada zaman itu berbeza-beza. Muncul zaman kita sekarang, ya, pun berbeza-beza. Ada yang suka anak lelaki, ada yang suka anak perempuan, ada yang tak suka, ya, ada yang berbagai-bagai bentuk sampai tidak mahu mengandung, dan akhirnya, ya, sudah jadi perkara ini menjadi satu kebiasaan kepada masyarakat kita, ya. Akhirnya nak anak sikit, tak nak anak banyak, mengganggu rezeki, apa semua, itu semua salah sebenarnya, dari sudut hukum salah. Dan yang paling menghairankan di kalangan manusia ini ialah bila dah tersalah, dia campaknya anak, buang anak, ya, buang anak di mana?
di mana-mana, di tong sampah, di dalam sungai yang kita menyaksikan. Iaitu zaman tahun 5 tahun yang lepas keadaan begitu. Di zaman sekarang ni lagi banyak. Kalau kita tengok statistik anak luar nikah, na'udzubillah ya, di Malaysia banyak sangat-sangat. Ini disebabkan masalah sosial kita yang tidak dikawal. Baik, maka kita lihat seterusnya ayat yang diterangkan oleh Allah dalam surah At-Takwir ni. Wa idza as-suhufu nushirat, dan apabila catatan amal perbuatan manusia dibuka. Ini di antara perkara yang menakutkan. Apabila kitab catatan amal itu datang mencari tuannya, waktu itu kita dalam jasiyah. Jasiyah apa dia? Lutut. Ya, kaki kita ni lutut yang kita guna untuk berdiri. Iaitu lutut. Okey. Jadi bila kita berlutut tak boleh nak lari, maka kitab itu datang mencari tuannya. Okey. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, barang siapa yang diberikan kitab di tangan kanannya. Okey. Dalam surah lain Allah ceritakan siapa yang diberikan kitab tangan kanannya dari depan. Kalau orang yang berdosa diberikan kitab dari tangan kirinya dari belakang. Dia tak boleh nak tipu-tipu dengan Allah. Subhanallah. Ya. Oleh kerana itu saya suka dalam bab-bab yang begini kita beriman saja cukup. Jangan banyak bicara. Kerana masalah suhuf ataupun kitab ini ramai yang tersalah disebabkan bila disebutkan malaikat yang menulis keburukan dan kebaikan, Raqibun Atid, yang disebutkan dalam Al-Quran, dua malaikat ini yang menulis kebaikan dan keburukan, itulah yang menjadi kalimah itu salah bagi kita. Kita ingat macam kita menulis. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita membicarakan persoalan malaikat, dia tak boleh membicara seperti mana persoalan kita ini. Kita dah belajar dalam bab ini. Persoalan gaib mesti berdiri di atas dalil dan serahkan ya segala-galanya kepada Allah. Kita boleh mengambil hukum zahir dia dengan seperti mana yang ulama salaf terangkan. Seperti Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ya, istiwa maklum wa kaifiyatul majhul wa imanu bihi wajib wa su'al anhu bid'ah. Kan? Itu kaedah dia. Beriman tu wajib dan bagaimana hanya Allah yang mengetahui, dan perbuatan itu ma'ruf, tahu. Jadi kalau yang disebutkan Raqibun Atid ini, malaikat yang mencatat ke perbuatan kita ini, bukan mencatat sebagaimana yang kita sangkakan. Oleh kerana itu dalam surah Jasiyah Allah perincikan supaya kita tahu bagaimana tabiat kitab itu. Kalau kita tak tahu, bermasalah. Itu yang kita tak apa, buat je. Tak, kitab itu adalah bentuk kitab rakaman. Cuba tengok dalam surah Jasiyah. Kadang-kadang bahasa Arab ni kita penting ya untuk kita memahami Al-Quran. Kalau tak ada tu kita baca sekadar baca je. Dia tidak mendatangkan kefahaman yang tepat. Okey, surah Jasiyah. Surah berapa ya? Surah yang ke-45. Ayat yang ke-28 kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tara kulla ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberikan balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Okey? Itu ayat yang pertama. Kita lihat bagaimana Allah katakan, pertama nak mendapat kitab tu kita dalam keadaan berlutut. Okey, boleh faham kan berlutut? Bukan Bluetooth, berlutut. Kemudian Allah mengatakan, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq
Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Oleh kerana bahasa Melayu mengatakan mencatatnya. Kalau ikut bahasa Arab, inna kunna nastansikhu. Ya, nastansikhu ni dia rakam. Dia ambil secara rakaman. Ya, copy balik. Ya, subhanallah tuan-tuan dan perempuan. Oleh kerana itu, kita dah katakan bahawa kalau dirakamkan habis kita, memang habis. Kita takkan selamat. Bertaubat je. Cara menyelesaikan masalah kita bertaubat. Itu je. Okey? Yang menarik sekali, kitab ini akan mencatatkan walau sebesar-besar sehingga sekecil-kecilnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Okey, cuba buka surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan diletakkanlah amalan, kitab amalan, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatatkan semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menginaya seorang jua pun. Okey, nampak tak jelas kepada kita bagaimana kedudukan kitab ini? Ya, subhanallah. Kalau inilah kitab yang mencatatkan segala amalan kita, tuan-tuan dan perempuan, kita takkan lepas. Bagaimana nak lepas selagi ajal kita ada, selagi roh kita ada ni, ya, ajal kita belum sampai. Itu sahaja waktu yang boleh menyelesaikan masalah kita. Bertaubat je lah. Ya, bertaubat. Kalau tidak, Allah akan bentangkan di mahsyar, disaksikan oleh ramai orang. Ya, Allah akan memperlihatkan perkara ini di depan orang ramai. Ya, itu yang menakutkan kita. Mengaibkan kita di depan orang ramai pada ketika hari yang seharusnya kita menyimpan aib kita, Allah simpan aib kita, tetapi dibongkarkan. Ya, na'udzubillah. Na'udzubillah. Okey, jadi kita minta lindung dalam bab ini kepada Allah daripada kesilapan-kesilapan kita yang lalu. Jangan biarkan dosa-dosa kita ini kita tak beristighfar kepada Allah. Ya, cuba sedaya upaya kita minta ampun Allah, tutupkan aib kita dan Allah hapuskan. Oleh kerana tu, dalam bab berdoa ini, di antara doa yang terpilih, suatu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang perlu kami lakukan apabila bertemu dengan Lailatul Qadar? Apa dia? Lalu Rasulullah katakan, bacakan atau ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, ya Allah, engkau adalah Tuhan yang maha pengampun. Kalimah Arab ni, dia pengampun, ghafur, pengampun, afu, pengampun. Jadi kita tak dapat dia punya kenikmatan memahaminya. Macam saya katakan, ilah, Tuhan, Rab, Tuhan. Jadi kita tak faham. Kita tahu Tuhan, tetapi dalam kalimah Arab tu bila sebut Rab, dia dah lain dah kedudukannya. Ilah kedudukannya lain. Ya. Jadi dalam Rab ramai orang percaya, tetapi dalam ilah ramai orang tak buat. Itu dia jadi begitu. Tuhan, kalimah Tuhan. Begitu juga dalam bab-bab yang begini. Apabila Rasulullah berkata, wahai Aisyah, katakan,
Allahumma innaka afun. Wahai Tuhan, ya Allah, engkau Tuhan yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, suka kepada pengampunan. Subhanallah, Allah dah istiharkan dia suka kepada pengampunan. Ya, kalau kita baca hadis bagaimana Allah suka kepada orang-orang yang datang bertemu dengan Allah dan memohon keampunan. Ya, Allah suka sangat-sangat. Yang disebutkan sebagai seorang yang terhilang untanya di padang pasir yang luas tu. Ya, begitu kedudukannya. Bahkan Allah Maha tinggi sifat yang agung dia tu. Lalu, apa yang menarik dari kalimah ini? Al-afu. Ulama membahaskan apa beza kalimah ghafur, afu kan. Rupanya Allahumma innaka afun, wahai Tuhan engkau yang suka yang maha pengampun. Ya, wa tuhibbul afwa, suka kepada pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunkan aku. Ulama membahaskan bahawa kalimah ampun yang dimaksudkan di dalam ayat ini ataupun kalimah hadis ini, pengampunan yang berbentuk diampunkan kita dan dia deletekan semua apa yang tertulis dalam buku catatan. Subhanallah. Ya. Dia deletekan, dihapuskan dalam buku catatan seolah-olah kita ni rekod baru, tak ada apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau seorang tu ditangkap, oh ada rekod jenayah dia kan. Jadi diungkitkan balik, dia ni ada rekod jenayah pada polis misalan. Dia ada rekod. Tetapi bila dia diampunkan, misalan ya, raja ampunkan dia dan dihapuskan segala kesalahannya, rekod jenayah pun dipadamkan, dibuang, dibakar, maka di situ dia tak ada dah. Ya, dah tak ada dah. Oleh kerana itu, kalimah itu adalah kalimah agung yang kita harapkan Allah hapuskan dan Allah hilangkan. Ya, itu kita nak. Kita mengharapkan. Kenapa? Kalau Allah buka aib kita di depan orang ramai, aib, sangat-sangat aib, ya. Ya Allah, ustaz, ya, dulu di dunia macam ni. Kan? Subhanallah, ustaz bukan malaikat, manusia biasa, ya. Atau kita tengok orang alim, ya, dia buat di dunia begini, ya, akan dibentangkan di mahsyar di depan Allah. Oleh kerana itu, benda ini adalah satu perkara yang menakutkan. Ya, menakutkan. Sehingga kan seorang itu dihukum dengan hukuman yang teruk. Lalu dikatakan, apa yang kamu buat? Seorang lelaki itu diikat seperti keldai, ya, yang berpusing-pusing tu. Ditanyakan kepada lelaki ini, apa yang kamu buat sehingga kamu diazab? Sedangkan kamu orang yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lalu dia mengatakan, aku menyuruh kebaikan, aku tak buat. Aku mencegah kemungkaran, aku buat. Dia diseksa dalam neraka dalam keadaan yang begitu dahsyat. Na'udzubillah. Allah bukakan. Oleh kerana itu dalam bab ini para ulama menasihatkan, ya, kepada kita supaya merahsiakan semua kesalahan kita. Jangan nak cerita dosa-dosa yang besar yang pernah kita lakukan. Jangan dicerita kepada orang. Kalau ada gambar-gambar kita yang tak tutup aurat misalan, ya, ni ada orang tu. Tidak menutup aurat, maka jangan ditayangkan, ditunjuk kepada anak-anak kita. Ya, dah kalau boleh bakarkan cukup antara kita dengan Allah. Ya, gambar kita tengah berdisko, gambar kita tengah buat apa yang tak baik, pergi tayangkan. Masalah sebenarnya. Kerana Allah sedang menyimpan aib kita, rahsia aib kita. Tiba-tiba kita yang bongkar, maka silap. Bila kita bongkar sahaja, berarti Allah maksudnya berlepas tangan dengan perbuatan kita, kerana aku dah merahsiakan, kamu yang membukanya. Kenapa kita dilarang untuk menceritakan keaiban kita kepada orang? Orang sebelum dia berlaku jahat, sebelum dia tak suka kita, dia boleh menyimpan rahsia. Tiba-tiba dia tengok kita lawan politik dia. Siap. Waktu pilihan raya ni dibongkar tengah-tengah ramai orang ni. Dia ni begini-begini. Dia sedapkan lagi dia fitnahnya. Kita pun termakan. Ya, na'udzubillah. Oleh kerana itu minta lindung kepada Allah dan kita kena jaga diri kita supaya aib kita ataupun dosa-dosa kita yang lalu Allah hilangkan, hapuskan. Ya. Kemudian Allah berfirman lagi, wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat.
Dan apabila langit-langit itu dilenyapkan, subhanallah ya. Dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa kehancuran dunia ini ya adalah tanda bermulanya perjalanan kita di alam akhirat. Ya, kehancuran dunia adalah permulaan kita menuju ke alam akhirat. Kerana apa? Kerana akhir manusia yang diseksa oleh Allah di dunia ini adalah mereka-mereka yang paling buruk. Ya, orang kafir yang paling buruk sekali di muka bumi. Ya, Rasulullah mengatakan azab ini akan dikenakan kepada mereka. Orang-orang beriman yang mana akidah dia, tauhid dia bersih walaupun sebesar zarrah akan dimatikan. Kita pada hari kiamat, pada hari dunia menjelang kiamat tu akan keluar angin sejuk yang disebutkan dari Yaman dan juga dari Syam. Ya, dia keluar, dia akan dihidu oleh orang-orang yang beriman mati. Ya, mati. Tetapi orang kafir tidak mati. Kerana apa? Kerana wallahu alam, tetapi dikatakan untuk dikenakan azab yang paling buruk sekali di muka bumi. Yakni kiamat, gegaran kiamat ataupun kehancuran dunia ni. Jadi orang-orang yang beriman mati semua. Walaupun iman dia sedikit sebesar zarah, mati juga. Walaupun dia duduk di dalam perut bumi, mati juga. Perut gunung ganang, mati juga. Ya, ini di antara tanda kiamat yang besar. Waktu itu dah, bila mati sahaja orang yang beriman, ya, tinggal orang kafir di muka bumi ini. Dan itu peristiwa besar lah. Ya, bagaimana Kaabah diruntuh, apa semua tu besar. Na'udzubillah, minta lindung kepada Allah. Kita minta lindung jangan sampai pada waktu itu. Ya, biarlah Allah matikan kita dalam keadaan yang baik, waktu yang sesuai. Kalau fitnah yang ada pada zaman sekarang pun bagi orang yang beriman rasa tertekan sangat-sangat. Ya, fitnah pada zaman sekarang, berbagai fitnah yang kita saksikan. Itu belum yang lepas-lepas lagi. Yang kita lihat bagaimana Islam dihina, Islam dipermainkan. Ini pula timbul fitnah yang baru berbagai-bagai. Wallahu musta'an. Hanya Allah tempat kita mengadu. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Okey. Lalu dalam ayat ini Allah katakan di akhir ayat pada bacaan saya tadi, apa dia? Allah mengatakan alimat nafsum ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Memori dia akan datang balik. Dia teringat apa yang dikerjakan dan dia tahu tentang akibat apa yang dikerjakan. Ya, waktu itu maka kita lihat di mana Allah berfirman dalam surah Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh. Ya, dia harap seperti mana orang yang di dalam kubur, orang yang berada di sakratul maut mengharapkan. Ya, rupanya kita di mahsyar pun mengharapkan juga. Orang yang pada sakratul maut, dia mengharapkan apa? Allah tangguhkan kematian dia. Kita mengharap tak? Alangkah baiknya aku jadi orang muda balik. Bukti dia, janggut beruban dihitamkannya. Ya, muka dah berkedut, dia nak jadi muda juga, kan? Okey. Ala kulli hal, perkara-perkara ini hanya tinggal angan-angan. Ini yang disebutkan angan-angan yang berarti tak mungkin akan dapati. Takkan sekali. Okey? Apabila mereka ini mengharapkan supaya tidak berlaku pada hari kiamat, hari begitu. Ya. Itu pasal kita menyaksikan dalam perjalanan hari kiamat ni berbagai-bagai. Ya, alangkah baiknya aku, ya laitani kuntu turaba, ya laitani ittakhastu
fulanan khalila, alangkah baik jika aku dijadikan seperti tanah, alangkah baik jika aku ambil dia sebagai fulan, alangkah baik. Itu semua kalimah-kalimah yang datang alangkah baik, alangkah baik, alangkah baik, dah tak ada dah. Kalimah tu dah tidak berguna. Yang disebutkan pepatah menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian, tak ada berguna. Tu dia, kalimah itu. Itu pasal apabila orang kafir ya di dalam neraka menyaksikan orang Islam, ya, disebabkan Islam dia tu, mereka masuk syurga. Di saat-saat walaupun dia tu orang yang jahat, orang yang tak jaga amalan soleh dia, tapi di akhir kisah ahli neraka ni, di kalangan orang beriman ni, orang Islam ni, mereka akan dibebaskan. Sehingga orang kafir mengatakan, alangkah baiknya jika kami dahulu pun Islam. Hanya Islam je. Lepas tu kami lolak kami lah. Ya, mungkin kami berjudi, mungkin kami berzina, apa semua. Begitu sekali harapan mereka. Ini yang disebutkan di dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr Allah mengatakan, pada ayat yang kedua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Alif Lam Ra, hanya Allah yang mengetahui makna dia. Ini adalah sebahagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang Islam, orang Muslim. Ya, nak tu je. Mak dapat mengucap la ilaha illallah dah. Begitu sekali kedudukan. Kalau. Itu yang jadi masalahnya kalau tu. Ya. Okey. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita jangan jadi begitu. Alhamdulillah, pertama kita ni, ya, Allah bagikan kelebihan kepada kita. Allah telah menjadikan kita umat Muhammad di akhir zaman. Dah special dah. Ya, umat Muhammad di akhir zaman special. Kemudian Allah bagi petunjuk kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanallah, tidak ada satu nikmat yang besar bagi saya, ya, seperti mana kita dapat Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun terbaik. Ini satu perkara yang agak sukar di akhir zaman. Yang Rasulullah sebut ghuraba di akhir zaman. Kita ni orang yang asing. Ya, bawa Quran Sunnah orang kata, kan? Kita gunakan dalil orang kata begini. Yang tak guna dalil, best. Habis nak buat macam mana? Ya, kita tengok salah satu jabatan, jabatan agama, jabatan mufti, cara mengelakkan hujan turun. Tu dia dibagi, ya. La ilaha illallah. Dalil tak ada. Tapi dia letak ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Ya, baca sebanyak 25 kali, 100 kali. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan perempuan, ini masalahnya. Bila agama tu datang mengikut akal masing-masing, dia jadi agama tu ikut suka aku. Ya, na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan, bersyukur kepada Allah kita berada di manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Iltizam. Kerana lepas ni fitnah lagi dahsyat yang mungkin boleh menggoncangkan kita. Yang mungkin boleh menggoyangkan kita, yang mungkin boleh menyebabkan kita terlari. Iltizam dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Iltizam. Jazakallah khairan. Baitul Salam, ya, di antara tempat yang menyebarkan Quran dan Sunnah. Kita ada Yayasan Ta'lim, kita ada Baitul Sunnah, apa lagi yang kita dengar, ya, sahabat-sahabat kita, Baitul Rahmah, begitulah kedudukan mereka yang menyampaikan. Walaupun bilangan sedikit, ya, tetapi kekuatan itu yang diambil kira. Kesungguhan dan istiqamah kita. Baik. Dahsyat, tuan-tuan dan perempuan, bagi saya dahsyat sangat-sangat di saat-saat akhir ni. Kita memilih jalan yang terbaik ini. Sukar.
Orang tak boleh nak terima perkara ni. Baik. Sekarang kita lihat pada ayat yang berikutnya. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Sesungguhnya aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arash, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercayai. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Bagi siapa di antara kamu yang menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Okey. Bismillah. Berkaitan dengan kalimah Al-Khunnas, Muslim dalam sahihnya dan Nasa'i tafsir meriwayatkan tentang ayat dari Amr ibn Harith berkata, aku melihat aku solat subuh di belakang Rasulullah SAW, maka aku mendengar beliau membaca fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Ya. Ibn Jarir meriwayatkan dari Khalid Ibn Ar'ah berkata, aku mendengar Ali ditanyakan tentang ayatnya, ayat itu, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas, sesungguhnya aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Maka dia berkata, itulah bintang-bintang yang beredar di malam hari dan terbenam di siang hari. Okey, kalimah-kalimah ini ditafsirkan oleh para sahabat yang diambil daripada Rasulullah SAW. Bagaimana dia muncul dan bagaimana dia tenggelam. Ya. Kemudian mengenai firman Allah wal laili idza as'as, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, terdapat dua pendapat. Okey, pendapat yang pertama, maksud malam itu telah datang dengan kegelapan. Mujahid berkata yakni ketika gelap. Sa'id ibn Jubair berkata yakni apabila mulai gelap. Al-Hasan Basri berkata yakni jika malam menutupi manusia. Demikian pula pendapat Atiyah Al-Aufi. Okey. Berkaitan dengan ayat ni, di antara penafsiran pertama berkaitan dengan bintang-bintang di langit. Fala uqsimu bil khunnas. Allah bersumpah ya dengan bintang-bintang ini. Ini apabila Allah bersumpah menunjukkan satu benda yang besar. Wattin, sumpahan, ya, wazaitun, wadduha, ya, itu kalimah qasam. Wa tu billah wallah
tallah billah. Okay, kalimah qasam. Tetapi bila ayat dalam ni dia sebut fala uqsimu, kalimah sumpah tu diterus jelas, fala uqsimu. Ya, maksudnya sesungguhnya aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Satu perkara yang menarik, tuan-tuan dan perempuan, perkara ini perlu dilihat secara iman dan ilmiah. Kerana peredaran bintang-bintang kita ni ya agak menarik. Itulah berjuta tahun dia tak berganjak-ganjak kan. Itulah kalau kita tengok buruj yang ada tanda-tanda, misalnya tanda arah utara. Ya, kita tahu ke arah utara guna kompas saja kan. Ya, kadang-kadang okey, arah timur barat senang, arah utara yang misalnya. Tetapi sebenarnya bintang-bintang ni ada alamat-alamat dia. Ya, bagi orang yang dah belajar di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah padang pasir, dia dah tahu di mana arah utara. Dia tengok bintang yang dikaitkan dengan bintang kejora tu, ya, dia tengok ada bintang yang berpusing. Itu semua tanda-tanda. Okey. Dan bintang berbentuk menunjuk arah kiblat. Kita di timur ni tengok tengah malam, timur kita di Malaysia ni, kita boleh nampak bintang tu memang menunjuk arah kiblat. Ya, dah selesai masalah. Okey. Ini dia kedudukan bintang. Saya datang satu program berkaitan dengan falak, ya, berkaitan dengan falak ni, bintang-bintang, bulan, apa semua. Seorang lecturer daripada UKM bidang fizik, dia mengatakan, ya, kita di bumi hantar satelit, hantar ke atas angkasa raya sana, ya. Kita letak satelit tu, mak beratnya apa ni? Kita letak satelit tu, ya, di satu tempat. Tiba-tiba dia lari tempat lain. Lari ke tempat lain. Sedangkan planet-planet, bintang-bintang tu yang berada di atas galaksi mereka masing-masing, jalan mereka masing-masing tak berganjak. Itulah berjuta tahun di atas langit tu, itulah tempat dia. Ya, kita letak satelit tu meletak bersama bintang-bintang tersebut, tiba-tiba berada di tempat lain. Berada di tempat lain. Lalu dia mengatakan satu kalimah yang cukup menarik. Saya sendiri cukup tertarik dengan kalimah tu. Apa yang boleh kita katakan dalam bab ini? Ya, itulah kekuasaan Allah. Tu senang cerita. Habis, tutup masalah. Itulah kekuasaan Allah. Kerana apa? Di atas langit, planet-planet, bintang-bintang tu dia ada satu sistem tolak dan tarik rupanya. Bukan tolak aja, tarik pun ada. Dengan ada sistem itulah bintang-bintang itu stabil. Tolak, tarik tu. Tetapi bila kita hantar bintang satelit kita ke atas, dia tak ada tolak tarik tu. Yang ada dia tolak. Dia tolak sana-sana. Tarik tu tak ada. Ajaib. Ya, satu keajaiban yang ada di langit sana. Padahallah benda tu kita menyaksikan bintang-bintang tu, itulah sampai hari kiamat. Allah dah tetapkan peredaran dia begitu. Itu belum lagi yang kita menyaksikan yang Allah sebutkan was-sama'i wat-tariq, demi langit, ya, dan juga at-tariq. Rasanya dah masuk ke ayat tu? Dah lepas lama dah. At-tariq, ya, bukan tariq. Dulu kita ingat tariq jalan, dah at-tariq. At-tariq ini ketuk. Ya, rupanya demi langit dan bintang yang berbunyi seperti ketukan. 1400 tahun Allah turunkan kepada Rasulullah menceritakan apa yang berlaku di atas langit. Tetapi mereka beriman. Itu bagaimana sahabat terima. Boleh nampak tak bagaimana Rasulullah ajar para sahabat. Ya, kalau kita tengok pengembala kambing sebahagiannya, ya, peladang, tetapi minda mereka sebenarnya dahsyat. Ya, sampai begitu sekali Rasulullah ajar. Bagaimana kamu menyaksikan langit dalam keadaan yang begitu? Kita ni teknologi dah ada depan mata. Astro ada, internet ada, tapi jadi bengap. Sebab penggunaan kita tu. Kita bukan melihat astro, bukan melihat gadget kita ni dengan cara yang betul. Jadi kita tak nampak hakikat kebesaran Allah. Ya, akhirnya, ya, mereka yang dahulu mendapat petunjuk, mereka beriman. Itu yang saya suka sangat. Mereka beriman walaupun mereka tak saksikan bintang yang berbunyi ketukan.
dan muncul dalam abad ini, dalam tempoh 10 tahun ini, baru orang jumpa memang ada bintang tersebut. Ini di antara keajaiban nun di alam semesta sana, di angkasa raya yang belum lagi disingkap oleh manusia. Di antaranya black hole yang masih jadi tanda tanya. Black hole, benda yang menarik apabila dikatakan ianya merupakan satu pintu di alam lain. Macam kita kan, kita tengok cerita-cerita fiction science tu, ya, kita dekat sini nampak boleh masuk pula, ya, belahana tak nampak apa-apa, masuk kita dah berada di alam lain. Masya-Allah, Allah boleh buat apa yang dikehendakinya. Okey, ala kulli hal, ini di antara sumpah-sumpah yang Allah menceritakan tentang bintang, yang memang kalau kita tengok keajaiban bintang di langit, memang kita akan mengakui kebesaran Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu belum lagi, ya. Saya agak tertarik apabila satu malam, satu hari itu Ibnu Abbas jadi keadaan risau. Ya, risau. Lalu sahabat-sahabatnya bertanya, ya Ibnu Abbas, kenapa kamu nampak dalam keadaan gabra kelang kabut ni? Lalu dia mengatakan, aku dapati ada satu komet type bintang yang bukan biasa. Komet tu melalui bumi kita. So, apa masalah? Kita kata, apa masalah? Tetapi Ibnu Abbas mengatakan, aku takut dukhan yang akan muncul. Rupanya, yang akan berlaku dalam peristiwa akhir zaman yang Rasulullah kata, akan muncul dukhan, asap. Yang kita tengok di Malaysia pun kena asap, Nusantara kena asap, tapi negeri lain tak kena. Itu belum lagi. Rupanya orang bakar di Sulawesi sana, di Indonesia, ada bakar, asap tu sampai ke tempat kita. Itu bukan. Tetapi dukhan yang bakal muncul ini, kalau kita lihat penafsiran Ibnu Abbas, rupanya dia datang dari type bintang tu ataupun dari komet ni. Ya, jadi bagaimana? Wallahu a'lam. Tunggu je lah. Ya, ala kulli hal, nak menceritakan bagaimana Ibnu Abbas begitu sekali cara dia, ya, boleh nampak cara pemikirannya, saintis dia tu begitu tinggi. Itu belum lagi kita baca tentang ayat-ayat yang berkaitan bagaimana bumi asalnya satu dengan langit, dipecahkan, ya, jadi macam teori Big Bang. Semua Ibnu Abbas dah terangkan. Ya, kita je yang tak baca. Oleh kerana itu rugi kita. Baik. Kemudian Allah menceritakan dalam ayat ini, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Sesungguhnya aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah meninggalkan kegelapannya, dan demi subuh apabila fajar yang mula menyingsing. Semua ini berkaitan dengan satu keadaan yang mana berkaitan dengan Allah turun ke langit bumi, dan malaikat-malaikat turun, malaikat pagi dan malaikat malaikat malam dan malaikat siang bersilih ganti. Semuanya dikaitkan dalam bab ayat-ayat yang begini. Kita akan berada di saat-saat subuh itu, malaikat bertukar ganti. Malaikat yang mana Allah arahkan waktu subuh, ya, malaikat bumi, malaikat siang turun, malaikat malam pula naik. Waktu itulah kita sedang melakukan solat. Ya, lalu ditanya apa yang dilakukan, ya, oleh manusia pada ketika itu si fulan. Lalu disebutkan si fulan sedang melakukan solat. Maka ianya termasuk dalam kategori orang yang terpuji. Baik. Bila Allah menyebutkan, ya, berkaitan dengan malam ni kita dah bahaskan, kita tak perlu bahas banyak lagi. Lepas tu wasubhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim, ya, yang berkaitannya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni Jibril. Okey. Al-Quran yang dibawa oleh Jibril merupakan rasulun karim, ya, utusan yang mulia. Allah letakkan nama dia Rasulun Karim, ya, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni Jibril alaihi salam. Okey. Kita nampak, ya, kita akan naikkan satu persatu, dan Allah katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyun yuha. Dan Rasulullah tidak akan berkata mengikut hawa nafsu, melainkan apa yang diucapkan adalah wahyu. Nampak tak bagaimana dikaitkan? Allah bagi kepada Jibril. Cantik tak? Dia bagi sebiji sifat tu ataupun apa yang dia nak bagi kepada Jibril perfect, cukup. Memang Allah akan bagi perfect, cukup. Kemudian Jibril bagi kepada Rasulullah seperti mana seperti mana Allah bagikan kepada dia. Perfect, cukup. Rasulullah bagi kepada para sahabat seperti mana Jibril bagi. Maksud cukup. Sampai kat kita tak cukup. Itu puncanya. Cukup dah. Bukti cukup akhir ayat yang Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kami telah sempurnakan agama. Berarti apa yang Rasulullah bawa tu dah cukup sempurna. Datang manusia zaman ini, ya, zaman-zaman yang penuh dengan kejahilan. Apa salahnya kita buat baik? Bila disangkakan agama itu adalah akal dan perasaan, akhirnya jadilah perkara itu Islam mula diubah sikit-sikit. Dia tengok apa yang Rasulullah bawa itu tak perfect. Dia buang sikit. Tak cantik ni. Lepas tu dia tukar. Tak cantik ni. Dia ingat barang ni barang mainan ke apa. Tuan-tuan dan perempuan, nampak tak bagaimana Islam ini akhirnya menjadi ghuraba. Menjadi asing. Disebabkan orang-orang yang tak bertanggungjawab di kalangan ulama-ulama suk ini. Kita katakan ulama suk. Kerana mereka datang cuba merosakkan agama atas nama ulama. Dan masalahnya orang awam yang terfitnah dengan masalah ini. Yang menakutkan lagi apabila agama ini yang telah diubah itu disangkakan agama, yang agama sebenar itu disangkakan bukan agama, bid'ah. Dah terbalik dah. Bid'ah yang mana satu? Orang yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah dikatakan teroris. Dikatakan ahli bid'ah. Sekarang orang yang tak bawa Quran dan Sunnah dikatakan ahli sunnah. Masya Allah. Apabila kita pergi di Pakistan, kalimah ahli sunnah wal jamaah tidak dimiliki oleh orang-orang lain, melainkan satu kelompok ini. Yang mana dia tulis, Ya Allah, Ya Rasulullah. Itu dia. Kelompok beralwi. Tak boleh orang lain ambil kalimah ahli sunnah tu. Dialah ambil. Beralwi. Siapa dia beralwi? Yang capal tu, yang jenis capal tu. Itulah jenis beralwi tu. Siapa dia beralwi? Yang pergi ke kubur bermunajat, ya ahli kubur. Mereka ada satu kubur yang masyhur. Yang kubur tu di pantai Clifton, Karachi sana. Ya, yang dikatakan kubur Abdullah Ghazi yang menyebabkan Karachi tidak dilanda tsunami. Syirik, kufur. Kalimah kufur yang keluar daripada mulut mereka. Ya, tu dia. Ahli sunnah wal jamaah. Ya, ahli sunnah wal jamaah. Kita tak, kalau kami kat sana tak solat dengan mereka. Pasal clear syirik. Beberapa perkara tu syirik, jelas. Ya, tak solat belakang mereka. Tu dia, ahli sunnah. Datang ke Malaysia, orang nak pegang ahli sunnah juga. Lalu digelarkan nama dia ahli sunnah wal jamaah juga. Tapi tunggang langgang. Ya, masalah tauhid dah berpecah dua. Seorang mengatakan Allah di mana-mana. Seorang lagi mengatakan Allah tidak ada tempat. Dah bertembung. Dua-dua pemimpin mereka bertembung. Dah pula mengaku ahli sunnah. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, iktiqad kita adalah iktiqad yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu je ahli sunnah. Lain ahli punah. Baik. Jadi ayat ini jelas kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna apa yang disampaikan kepada kita. Rasulullah adalah lelaki yang agung yang diutuskan. Hanya dia sahaja yang wajib kita ikut. Kalau orang nak kata apa, kamu tak ikut imam ini ke? Tak, salah. Tetapi bila orang kata kamu tak ikut Rasulullah, salah. Itu betul salah. Tetapi kalau dia kata tak ikut imam ini ke? Tak ikut imam ini ke? Tak ikut imam ini ke? Itu tak menjadi masalah. Tetapi bila dia kata tak ikut Rasulullah, maka tang situ salah. Kenapa? Ini adalah wakil daripada wakil Allah, ya, daripada Allah kepada kita yang mesti kita ikut. Baik. Kemudian firman Allah, "Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin."
Ya, ayat itu mengatakan dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang mana maksudnya yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arasy. Jadi Allah meletakkan dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, maka kita mengenali Jibril di antaranya sifatnya adalah sifat yang kuat. Okey, kita lihat apa yang ulama menerangkan. Firman dzi quwwatin, yang mempunyai kekuatan seperti firman-Nya, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin, yang diajarkan kepadanya yakni Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, yang disebutkan dalam surah An-Najm. Yakni jasad yang kuat, tindakan dan perbuatan pun kuat. Okey. Apabila Rasulullah SAW menyaksikan Jibril dalam dua bentuk. Pertama, bentuk yang asal. Berapa sayap dia? 600 sayap. Bentuk yang asal, dilihat seluas mata memandang di atas langit tu. Besar. Yang mempunyai 600 sayap. Okey. Dan Rasulullah pernah melihat Jibril lagi kali kedua nun di mana? Sewaktu dalam peristiwa Isra' Mi'raj. 2 kali yang dikatakan oleh ulama dalam bab ini. Yang lain dia tengok Jibril dalam bentuk manusia. Ya, di antara orang yang Jibril selalu menyerupai ialah Dihya. Ya, Dihya al-Kalb. Yang mana lelaki ni anak muda yang tampan, yang kaya, yang segak. Selalu Jibril muncul dalam bentuk tu. Dan Jibril muncul dalam bentuk yang berbagai-bagai juga. Yang manusia, hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Tapi nak menceritakan, ini di antara ketua malaikat yang agung. Ya, keadaan dia begitu, boleh berubah. Tetapi ingat ya, dia bukan berubah ikut syok dia. Jibril aku nak berubah. Jibril kata aku nak berubah, dia berubah. Tak. Dia berubah mengikut arahan Allah. Ingat ya. Dia tidak lain melainkan malaikat yang mentaati arahan Allah. Seperti malaikat-malaikat yang lain. Cuma dia menjadi leader dalam malaikat-malaikat yang lain tu. Satu. Dan kedua, walaupun dia Jibril, walaupun dia malaikat yang agung, namun dia tidak boleh memakbulkan doa kita. Dia tidak boleh melakukan apa-apa tanpa izin Allah. Dengan arti kata lain, malaikat walaupun hebat macam mana sekalipun, dia tidak boleh membantu kita tanpa izin Allah. Ini nak membetulkan akidah masyarakat kita. Kadang-kadang bila sebut alhamdulillah malaikat jaga kami. Tak. Itu atas arahan Allah. Ya. Alhamdulillah kita dijaga oleh malaikat. Tuan-tuan dan perempuan, bagi saya, kenapa kita nak sebut macam tu? Kenapa tak sebut alhamdulillah Allah yang menjaga kita? Ya. Iman kita terus direct kepada Allah. Dan kalau sampai orang kampung, simpang malaikat 44. Saya sampai sekarang tak tahu apa maksud simpang malaikat 44 tu. Ya, memang tak tahu. Cuma saya teringat waktu kecil-kecil dulu rajin main rebana, kompang. Dia ada satu lagu nama dia malaikat yang banyak. Lagu dalam kompang tu, ya, rebana tu, malaikat yang banyak. Malaikat yang banyak. Apa dah lupa dah. Apa ni? Tapi dia nak ceritakan dari fahaman saya yang dilagukan waktu main kompang tu, ya, malaikat tu datang bawa payung, bawa Rasulullah dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Dia ceritakan, ya. Agak menarik lah, tapi ada benda yang tak kena. Bagi saya lagu tu ada benda yang tak kena. Tapi nak mencerita, kita adalah diharamkan sama sekali, ya, meminta pertolongan walaupun pada Jibril, walaupun malaikat yang rapat dengan Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah di sini menceritakan di antara sifat-sifat Jibril, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikut atas arahan yang Allah berikan kepada Jibril dan Jibril berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat lagi ayat ni. Firman Allah, inda dzil arsy makin, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arasy. Dalil ini menunjukkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah memiliki arasy dan arasy itu hanya milik Allah. Dan kita menyaksikan di dalam ayat-ayat yang lain, ya. Ayat yang cukup cantik bagi saya, bagaimana para malaikat yang mengelilingi arasy Ar-Rahman. Dan waktu kiamat, arasy akan dipikul oleh 8 malaikat. Ya, subhanallah. Ianya merupakan satu benda yang wajib diimani.
Cuma menjadi perbahasan, mana dulu dicipta? Qalam ke, arash ke, apa lagi? Lautan ke? Itu menjadi perbahasan ulama. Ya. Sedangkan dalam hadis itu mengatakan Allah awal makhluk dicipta adalah qalam. Tulis. Apa ditulis daripada mula dicipta sampai hari kiamat. Waktu itu arash Allah di atas air. Kan? Dia jadi di situ ulama membahaskan mana dulu? Qalam, arash, air. Dia jadi ala kulli hal. Ya, perbahasan-perbahasan macam itu kita penting beriman sahaja. Ya, jangan kita nak sibuk benda-benda yang begitu. Okey. Kemudian Allah menceritakan muta'in samma amin, ya, bukan summa, ya, samma. Yang ditaati di sana, yakni dihormati, diucap, didengar dan dipatuhi di alam malaikat. Qatadah berkata firmannya, yang ditaati di sana yakni di seluruh langit. Artinya Jibril itu bukan malaikat biasa, melainkan pertinggi para malaikat yang diberikan tanggungjawab untuk menyampaikan risalahnya yang agung, risalah Allah yang agung. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah mengatakan jika Allah menyukai seseorang itu, lalu dikhabarkan kepada Jibril, lalu Jibril pun khabar kepada para malaikat. Begitu kedudukannya. Allah akan khabarkan kepada Jibril dahulu, bahawa Jibril pun mengkhabarkan kepada para malaikat. Allah suka kepada orang tu, lalu malaikat pun suka kepada orang tu, lalu rahmat itu turun ke muka bumi dan orang suka kepada orang tu. Ya. Dan kalau Allah benci, Allah bagi tahu kepada Jibril, lalu Jibril bagi tahu kepada para malaikat, maka kebencian itu turun ke muka bumi dan orang pun benci kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, nak menceritakan bagaimana kedudukan Jibril di depan di sisi Allah. Dia di antara makhluk yang terpilih dan kedudukannya yang paling agung. Okey, kita habiskan. Wa ma sahibukum bimajnun, dan bukanlah, dan sesungguhnya Muhammad itu bukanlah orang yang gila. Ayat yang ke-22. Dan bukanlah Muhammad itu sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Okey, kita teruskan ayat ini. Bagaimana Allah menceritakan bahawa Al-Quran bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Disebabkan kafir Quraisy mengatakan Al-Quran itu adalah syaitan yang bawa. Okey, lalu Allah turunkan ayat la yamassuha illal mutahharun. Ya, tidak menyentuh Al-Quran itu melainkan yang suci. Dan ini ayat mengisyaratkan bukan digunakan, setengah orang digunakan nak ambil wudu, ambil Quran kan. Walaupun ada pandangan begitu, tetapi yang paling tepat ayat itu dimaksudkan adalah bukan menyentuhnya melainkan yang suci. Suci itu malaikat. Al-Mutahharun. Kalau malaikat Al-Mutahharun. Kalau kita manusia mutatahhirun. Kan? Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu mutatahhirin tu manusia. Tetapi kalau al-mutahharun, ya, itu malaikat. Okey? Jadi kalau kita sebaik-baik pegang Quran ada wuduk. Kalau tak ada, Allah, tak ada wuduk pula, mana ke tisu. Kan? Kita pun nak berlapik lah kan. Tak menjadi masalah pegang. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Tapi itu pun kaul yang kita hormatilah, di antara ulama Saudi pun memberi pandangan yang begitu. Okey. Kemudian, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil yang untuk menerangkan yang gaib, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain hanya peringatan bagi semesta alam. Jadi Al-Quran itu adalah peringatan. Kalau kita tak dapat peringatan dari Al-Quran, berarti jangan haraplah peringatan daripada tempat yang lain. Kemudian, bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabbah
semesta alam, Tuhan semesta alam. Dengan arti kata lain dalam ayat ini nak menceritakan kepada kita, kita diarahkan untuk mengikut jalan yang lurus, tetapi had mana yang kita mampu kita buat. Dan juga kita berdakwah untuk jalan yang lurus, had mana yang kita dakwahkan itu saja yang kita mampu. Tetapi kalau orang tak ikut, maka bersabar. Kalau kita sendiri tak mampu, maka bersabar. Kena berusaha. Kenapa? Oleh kerana itu bila kita dengar hayya 'alas solah, apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Tahu tak apa makna dia? Makna dia tidak ada satu pun kekuatan melainkan dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, kita tak akan datang dalam kelas malam ni. Kalau Allah tak izin, apa kebaikan pun kita tak mampu nak buat. Oleh kerana itu, rujuk kepada diri kita balik, bagaimana kita berhubung dengan Allah, dan mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita supaya kita sentiasa istiqamah dalam siri amalannya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.